Astaghfirullah Rabbal Baraya. Wahai Tuhan yang mencipta seluruh makhluk, ampunlah dosa kami. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami. Syukur ya Allah di atas kemenangan Kau kurniakan kepada kami di Selangor dan sebagian besar di Malaysia ini ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama kita. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan, ampun dosa kami ya Allah. Kurnialah kemenangan, keamanan, keharmonian kepada negeri Selangor di bawah pentadbiran dan pimpinan kami di bawah kerajaan Pakatan Rakyat ini insya-Allah. Mudah-mudahan kemenangan milik kami lagi berterusan di dalam pilihan raya akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini daripada surah Taubah 25-26 kita melihat suatu pengiktibaran besar yang disebut di dalam sirah Nabi mengenai kemenangan oleh tentera Islam di dalam peperangan Hunain. Suatu peperangan yang berlaku pada 3 hari bulan Syawal 8 Hijrah. Setelah kemenangan kota Mekah, lalu tentera Islam seramai 12,000 orang. 10,000 daripada sahabat-sahabat daripada Madinah. 2,000 tentera yang baru masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam yang dipanggil Mu'allaf. Sebab tu saya pun tak faham mengapa apabila kerajaan Pakatan Rakyat ajak rakyat Malaysia bergabung kita dengan DAP, dengan adil, dengan saksama, dengan baik macam adik-beradik dalam Pakatan Rakyat, tiba-tiba UMNO Barisan Nasional duk canang satu negara.
Habislah negara kita, sikit lagi jadi Kristian. Habis negara kita, Perdana Menteri Cina. Tengok hari ni bila menang, sebahagian tempat kita menang dan banyak negeri yang kita menang termasuk Selangor. Apabila pengundi-pengundi Cina beralih arah kepada Pakatan Rakyat, mereka kata negara dalam keadaan gelombang yang sangat bahaya. Padahal yang mereka undi calon-calon pimpinan kita daripada DAP Pakatan Rakyat yang bertanding lawan MCA. Kalau menang pun kursi yang sama juga. Mengapa yang duk fobia sangat dengan orang Cina? Sebab apa? Mereka dengki. Sebab melihat keakraban kita, pimpinan kita boleh duduk semeja, boleh makan bersama, boleh duduk bersama. Dan ini teori yang akan meranapkan UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah, mungkin Tuhan belum beri pada kita pilihan raya 13. Tapi insyaAllah mudah-mudahan pasti pilihan raya 13 jadi milik kita Putrajaya insyaAllah. Kalau kita pergi ke negara China, umat Islam di negara China seramai 147 juta orang. 147 juta. Umat Islam di Malaysia ada sekitar 13-14 juta. Maka kalau kita kat sini, orang Cina baru masuk Islam, kita panggil mu'alaf. Kalau kita pergi ke sana, dia pula panggil kita mu'alaf. Sebab apa? Sebab dia terlalu ramai. Sebab itulah kalau kita pergi negara China, masjid di negara China, masjid-masjid seluruh negara China, sebanyak 42,000 buah. 42,000 buah. Kita kat Malaysia ni dalam 6,500 je. Maka sebab itu nak tunjuk bahawa yang kita duk takut sangat pada orang Cina sebab apa? Yang duk tuduh macam-macam. Habislah porak-poranda negara tengok orang Cina beralih arah sokong DAP. Pakatan Rakyat naik, negara akan hancur. Kita kata negara tak hancur, yang hancur UMNO Barisan Nasional. Kan? Jadi sebab itulah, muslimin muslimat, di dalam perang Hunain ini, sebelum saya bawa sikit cerita, saya nak sebut dalam perang Hunain ini, Nabi SAW nak turun berperang dengan 12 orang sahabat ini. 12,000 orang sahabat. Biasa di dalam mana-mana peperangan antara pihak batil lawan kebenaran, memang duit tak pernah cukup. Macam kita Pakatan Rakyat lawan UMNO, memang tak pernah cukup duit. Bendera kita tak sama dengan dia. Nabi pun sama. Di dalam perang Hunain tak cukup duit, senjata tak cukup, baju besi tak cukup. Lalu Nabi SAW pergi buat pakatan dengan seorang bukan Islam di dalam perang Hunain ini. Nama orang bukan Islam ni namanya Safwan bin Umayyah. Ingat baik-baik nama ni. Safwan bin Umayyah. Dia bukan Islam, tapi dia banyak harta, dia banyak senjata, dia banyak baju besi. Nabi pergi buat pakatan dengan dia. Ini dipanggil tahalluf. Tahalluf. Ibrahim Ali pun nak ceramah pasal tahalluf ni. Kan? Kat Pasir Mas tu yang jadi kalah, dia kata, tuan-tuan sekalian, UMNO Barisan Nasional juga akan melaksanakan Islam mengharamkan tahallul. Tahallul tu cukup kepala di Mekah. Kan? Cukup kepala di Mekah. Sebab tu kalau dia tak mengaji, dia nak sebut Islam tu yang kalah tu. Kan? Kalah teruk pula kan. Dah lompat banyak sangat kan. Kemudian dia ceramah lagi, kata Ibrahim Ali ni. Kan? Ibrahim lompat katak lah agaknya, Johan ni kan. Dia sebut apa? Di dalam UMNO Barisan Nasional juga, kita nak buat amar ma'ruf munkar nakir. Amar ma'ruf munkar nakir. Munkar nakir nama melekat dia. Itulah cerdik sangat kan. Lepas tu dia ceramah, dia kata kita pun tak biasa ceramah kan, selalu penceramah PAS, ceramah Pakatan Rakyat. Habis-habis ceramah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, lalu kita kata amma ba'du. Dia pun nak amma ba'du juga kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habis-habis amma berdebak. Amma berdebak. Sebab itulah kalah padang, dia kalah kan. Baik, di dalam peperangan Hunain, Safwan bin Umayyah ini orang bukan Islam. Nabi pergi buat pakatan dengan orang bukan Islam, nak lawan orang bukan Islam, nak lawan musuh. Akhir Nabi pinjam 100 helai baju besi dan pinjam senjata daripada Safwan bin Umayyah. Ini satu dalil yang mengatakan bahawa dalam Islam Nabi pun buat bertahlul. Nabi pun buat. Yang kita buat Pakatan Rakyat ini adalah benar, tepat, jangan bimbang, takut rosak akidah, lari daripada syariat. Semua syura ulama dah bincang.
dah bahas merujuk berpuluh ribu kitab-kitab fiqh. Yang mereka duk sibuk sebab mereka bimbang. Inilah teori terbesar meranakkan UMNO. Pilihan raya 12 mereka jatuh. Pilihan raya 13 walau kempen satu TV seluruhnya lagi teruk jatuh. Tak apalah, insya-Allah 14 ni confirm jatuh kan. Cuma kita bagi kerjasama sungguh-sungguh kepada pimpinan-pimpinan kita, pimpinan negeri, pimpinan jamaah, pimpinan parti, agar 5 tahun ini bekerjalah di mana posisi pun. Yang memimpin, yang di bawah tak ada kerja apa-apa, terus bagi sokongan kepada apa saja usaha kerajaan negeri nak menunjukkan kerajaan yang telus, yang adil, memastikan Selangor terus menang. Saya percaya mereka telah naik liu banyaklah. Datuk Najib tak larat nak ludah air liu dah letih dah kan. Sebab apa duk hasrat Selangor, biar negeri lain kalah tak apa. Yang dia nak sangat ni lubuk Selangor ini kan. Maka alhamdulillah kita berjaya. Baik, Safwan Umayyah, Nabi pinjam 100 helai baju besi. Satu lagi hujah yang mengatakan apa yang kita buat ni benar menurut syarak. Kita ambil setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah di dalam tahun yang dipanggil tahun duka cita, yang banyak bantu Nabi. Kemudiannya Abu Talib sendiri pun tidak Islam. Pak saudara dia jaga Nabi. Lalu ni juga dipanggil tahalluk, kerjasama, pada dia bukan Islam. Ini maknanya kerjasama kita dengan DAP, dengan bukan Islam di dalam Pakatan Rakyat ini tidak bercanggah walaupun 1% pun daripada apa yang syaratnya. Di dalam peristiwa ini, setelah Nabi SAW berlaku tahun duka cita, Sayyidatina Khadijah wafat, kemudian Abu Talib meninggal dunia, Nabi hilang 2 tonggak penting yang menjadi pelindung kepada Nabi. Lalu Nabi SAW membawa dakwah ke Taif dengan harapan sinar baru Islam akan berkembang di Taif. Bila sampai di Taif dengan harapan orang terima dakwah Nabi, rupa-rupa mereka menolak dakwah Nabi sehingga Nabi dibaling, dilempari dengan batu. Bila dalam akhir Nabi tinggalkan kota Taif dalam keadaan sedih. Bila tinggal, tak apalah, rakyat belum menerima kita, kata Nabi. Sehingga datang malaikat offer. Malaikat kata apa? Wahai Muhammad, izinkan aku angkat bukit, aku hempuk atas kepala penduduk Taif mati habis. Ini sikap kita dengan rakyat yang tak berapa menerima, terutama orang Melayu hari ni. Tak berapa sokong Pakatan Rakyat lagi. Kita tengok ada kawasan Cina, alhamdulillah, mereka full swing sokong kita. Orang Melayu tak apa. Kita bersikap macam mana Rasulullah SAW. Kita angkat tangan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi, kaum aku ni belum lagi dapat hidayah. Mudah-mudahan pilihan raya 14 nanti dapat hidayah kan? Tapi Nabi tak katalah pilihan raya 14 kan? Itu hak saya tambah kan? Mana lebih kurang macam tu. Akhirnya penduduk Taif juga Islam kemudian. Dalam perjalanan balik Nabi daripada Taif sampai nak masuk kota Mekah, Nabi dapat maklumat bila sudah Abu Talib tidak ada, Khadijah tidak ada, pihak Quraisy sudah berani untuk menyekat Nabi, nak menzalimi Nabi, menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bimbang diri keselamatannya. Lalu Nabi teringat kawan dia seorang bukan Islam yang duduk di Mekah. Dalam perjalanan Nabi nak balik, seorang kawan Nabi yang bukan Islam, namanya Mut'im bin Adi. Tuan-tuan ingat nama-nama ni senang nak berhujah kat orang kampung yang tak nak terima lagi Pakatan Rakyat duk tuduh macam-macam pada DAP ni kan? Mut'im bin Adi. Lalu Nabi panggil, Nabi buat pakatan dengan Mut'im bin Adi. Wahai Mut'im, tolong aku nak masuk Mekah, aku bimbang keselamatan diri aku dizalimi. Mungkin dianiaya. Di Taif aku dilempari batu. Mungkin aku dibunuh sebab Abu Talib sudah tidak ada. Lalu Mut'im kata, wahai Muhammad, jangan susah hati. Padahal dia bukan Islam, aku sendiri yang akan jaga kamu selamat masuk sampai rumah kamu. Lalu pada masa Nabi nak masuk perbatasan Taif masuk Mekah, lalu Mut'im bin Adi, dia bawa anak dia bawa menantu dia, pergi lindungi Nabi sampai selamat. Ini dipanggil tahalluk, pakatan. Macam Pakatan Rakyat kan? Sampai di situ Nabi selamat. Abu Jahal panggil Mut'im. Ya Mut'im, wahai Mut'im, kamu ni berpakat dengan Muhammad, kamu nak masuk Islam ke? Lalu kata Mut'im, tak, aku bukan nak masuk Islam, tapi aku nak tegakkan kebenaran, aku nak runtuhkan kezaliman,
agar Muhammad tidak dianiaya. Di sini hujah syarak dan juga hujah sirah Nabi yang membenarkan tahaluf dalam Islam, bahawa atas dasar meruntuh kezaliman, meruntuh rasuah, meruntuh pemerintahan yang korup, yang menyeleweng, yang tidak amanah, menjadi wajib kita berpakat dengan pihak bukan Islam. Akhir sekali Mut'im kata, tidak, aku tetap dengan pegangan gitu. Sehingga akhirnya Mut'im bin Adi mati dalam keadaan tidak Islam. Saya nak sebut nama Mut'im ini, lepas pada tu panjang cerita Nabi hijrah sampai Madinah. Bila hijrah, di dalam peperangan Badar, 313 lawan dengan 1000 orang, menang Islam. Bila menang, ada 70 orang tentera tawanan Badar ini yang dipegang oleh Nabi lepas perang. Ada 70 orang. Lalu Nabi SAW berbincang dengan sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuba kamu bagi pandangan bagaimana kita nak buat dengan tawanan tentera Badar ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, pada pandangan saya, kita yang mana pandai bahasa Arab, dia ajar anak kita. Yang pandai bertukang, jangan dibunuh mereka ini agar mereka tolong kita di Madinah. Kata Sayyidina Umar ini dia backing. Kata orang Kelantan backing. Pongok. Kerahking. Pongok kerahking serupa lah. Orang Kelantan ni dia suka cakap bahasa Inggeris tu lagi kan. Lalu ikut pintu gate. Pintu memang dah gate kan. Pakai baju kot, pakai kasut boot kan. Pakai baju kot, baju memang kot, kasut pula boot kan. Itulah. Kadang dia tanya lagi orang Kelantan cakap, what apa kan. What apa? What memang apa kan. Jadi itulah hebat orang Kelantan ni. Akhirnya UMNO pening kat Kelantan terus kan. Pening buat selama-lamanya kan. Jadi sebab itulah kita melihat bagaimana akhir Sayyidina Umar kata, dia orang garang. Dia kata, ya Rasulullah, pada pandangan aku 70 orang ni kita tebas leher mereka tu, kita bunuh, kerana mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali beri pandangan, Sayyidina Uthman beri pandangan. Akhir sekali Nabi SAW buat keputusan. Setelah syura berbincang, Nabi kata 70 tentera tawanan Badar jangan kita bunuh, kita jadikan mereka bantu kita di Madinah. Dengar macam ni, walaupun Sayyidina Umar tak setuju dengan pandangan ni, dia kata bunuh. Sayyidina Umar taat pada pimpinan, dia tak buka parti berjasa kan? Tak tanding tak berjasa kan? Ini tak setuju kita bergabung dengan DAP, bertanding tak berjasa. Akhir tak berjasa, habis semua, tak ada, hilang deposit semua satu Malaysia. Betul tak? Tak setuju. Bila tak setuju bertanding, bawa lari, sama dengan Datuk Hassan Ali. Tak setuju, akhirnya kamu lebih banyak menjadi peluru yang lempar balik pada pihak Islam. Dulu kamulah yang kata. Bukan nak berkata, memang kena kata. Orang kata, oh apa pula dia ni ceramah duk kata. Buka pula kitab lain, babul ribah kan. Orang yang wajib dia kata bila dia memusuhi Islam, wajib disebut. Ingat dah dulu masa dia mula-mula masuk PAS, dia kata apa? Kalau seluruh kan, ahli PAS ni keluar, satu-satu orang yang akan tetap berada dalam PAS, namanya dia. Sekarang tak tahu ke mana dah kan. Sebab dia kata di dalam UMNO lah paling banyak tiup roh Islam dia. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun Omar tak setuju, tak buka parti baru, tak buka Jati, tak buka Isma, tak. Dia tetap bersama dengan walak pada pimpinan. Walaupun itu pandangan peribadi, bila jamaah putuskan kita kena kerjasama dengan DAP, pimpinan kata merujuk kepada ulama-ulama, merujuk kepada hadis, merujuk kepada sirah Nabi. Bila putus, orang yang tidak walak pada jamaah ini, orang yang akan dihumban, orang yang sangat bahaya akidah mereka. Maka sebab itu, akhir sekali Nabi sebut tidak dibunuh 70. Nabi sebut di sini nama Mut'im bin Adi yang tolong Nabi tadi. Nabi kata seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia datang tuntut 70 tentera Badar ini, 70 tawanan tentera Badar, kerana Mut'im tuntut, nescaya aku akan bebaskan ke-70-nya tanpa sebarang syarat pun. Sebab mengingat kerjasama bantuan yang dia berikan ketika mana membantu aku berada di kota Mekah. Sebab itulah kita melihat bagaimana Nabi SAW, jangan salah faham. Apabila menteri besar kita Islam duduk di Selangor, kita bantu habis orang bukan Islam, itu kewajipan tugas pemerintah.
Sebagaimana Nabi SAW, duit kerajaan negeri kena bagi sama pada orang bukan Islam, pada orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian saya hidup dalam Selangor. Itu fiqh sebut macam tu. Tengok Nabi SAW. Nabi jadi pemimpin, tiap-tiap hari Nabi beri makan seorang Yahudi buta. Seorang Yahudi. Yahudi ni musuh Islam nombor satu. Bukan DAP musuh Islam. Yang dok kata DAP ni anti-Islam, DAP anti Melayu, DAP anti rasuah penyelewengan, anti kezaliman UMNO Barisan Nasional. Bukan anti Melayu. Mereka bekerja mengikut lunas undang-undang negara. Tak ada bimbang apa yang mereka lakukan. Sebab mereka bersama Pakatan Rakyat, mereka sangat menghormati. Sebab tu kita yakin teori perpaduan yang dilaksanakan oleh pimpinan kita ini, percayalah insya-Allah akan menentu kemenangan kita akan datang. Sabar sikit. Tanpa tahun ni kita terus bekerja. Sebab itulah Nabi SAW setiap hari Nabi beri makan seorang Yahudi buta, tua Yahudi. Nabi beri makan. Bukan makan lagi Nabi gosok kepala dia, makan pakcik. Pakcik tu kata apa? Dia buta. Nak jangan ikut Muhammad, Muhammad jahat, Muhammad gila, Muhammad sesat. Macam UMNO tuduh pada kita kan? Serupa tak? Sebab dia buta mata, serupa dengan pakcik ni. Dia tuduh macam tu. Kemudiannya pakcik ni turun makan. Nabi esok datang tak? Nabi datang suap lagi. Padahal dia juga bukan Islam. Ini pemimpin. Bila suap macam tu, gosok makan. Kemudiannya dia terus kutuk Nabi. Nabi tu sampai Nabi wafat, baru Nabi berhenti. Datang Abu Bakar tanya Aisyah, apa yang ayah tak buat lagi? Bawa roti pergi suap pakcik ni. Pakcik ni kata apa? Hak suap roti hari ni lain dengan hak semalam. Hak semalam lembut, hari ni kasar, roti Bengali sebiji-sebiji dia suap ni. Hak semalam elok kan. Semalam dia gosoknya, hari ni tak ada lenyek apa. Tapi dah jenis kaki mentek darah pakcik ni kan. Dia makan ni. Akhir sekali apa? Pakcik ni lepas makan dia kutuk, dia kata, "Nak, pakcik nak pesan jangan ikut Muhammad ya. Macam UMNO duk kempen orang kampung kat bawah. Jangan ikut Tan Sri Khalid, jahat tu. Jangan ikut Dr. Rani. Oh, itu lagi jahat," kata dia kan. Dia duk kempen kat bawah tu, buat keluar gambar macam-macam kan. Dah berhenti sekarang.
Saya minta izin Tan Sri dengan YB Dr. Rani. Saya ambil 5 minit lagi. Kita akan supaya insya-Allah. Baik, macam itulah Islam jaga semua rakyat, tak kira apa, seperti yang kita dah laksanakan dalam Pakatan Rakyat ini. Saya nak bawa balik pada perang Hunain tadi, antara perang yang paling banyak dapat harta rampasan. Macam kerajaan negeri Selangor sekarang UMNO duk nak sangat ni kan. Kita berjaya di bawah tadbiran Yang Berhormat Menteri Besar kita 2.6 bilion, kenaikan 650% kan. Sebab tu yang dia duduk seronok sangat nak tu. Baik, dalam perang Hunain ini cuba tengok ya. Tawanan perang seramai 6,000 orang. Maksudnya satu jumlah yang sangat besar. Akhirnya lepas perang Nabi SAW mengagih-agihkan harta rampasan perang pada rakyat-rakyat dia. Nabi beri orang yang baru bersama dengan perjuangan, Nabi bagi projek lebih sikit. Agaknya lah kan? Nak bagi kuat iman mereka. Lalu antara yang dapat banyak adalah Abu Sufyan, dapat 40 uqiyah dan 100 ekor unta. Kemudian dia minta lagi untuk anak dia Yazid, Nabi bagi sama 100 ekor unta. Minta pula untuk Muawiyah anak dia lagi 100 ekor unta lagi. Sahabat lain 100 semua main 100 je. Akhir bila dah habis, Nabi sebut pula kepada sahabat namanya Zaid bin Sabit, tengok lagi ada baki tak? Ada baki, bagi pada semua tentera yang berperang ini. Setiap tentera dapat 12 ekor unta dan 120 ekor kambing. Bagi semua. Seekor unta ni sama dengan Mercedes E240 kan? Maka lebih kurang dapat mesti 12 biji tu kan? Kemudiannya bila dah habis bagi, ada sahabat yang tak dapat, namanya sahabat daripada golongan Ansar yang tolong Nabi, yang berjuang dengan Nabi, yang datang perang takluk Mekah, pergi perang, dia tak dapat apa, habuk tak ada. Mereka sembang kat belakang ni, sembang belakang, punya tak adil Rasulullah. Kawan tu baru masuk Pakatan Rakyat, dapat projek dah. Kita ni lama dah duduk dalam PAS 20 tahun, tukang basuh pinggan markas kan? Saya panjat pokok lama dah. Orang PAS ni punya kuat panjat pokok. Pernah tak tuan-tuan dengar? Masa di Johor dulu, zaman Pak Lah Badawi jadi Perdana Menteri, naik pokok, orang PAS boleh letak atas pokok tualang. Bendera PAS ni atas pokok tualang, punya tingginya. Tak tahu macam mana dia naik. Sampai majlis perbandaran datang, Pak Lah datang nak melawat, kena buang bendera PAS tu. Bawa naik kren tu, tak lepas naik. Tak lepas naik. Kemudian akhirnya bincang pegawai majlis bandaran, pergi cari pakcik mana hak panjat. Pergi cari pakcik itu, tua dah. Pakcik tu tanya pakcik, tolonglah, tolong turun dulu, PM datang, turun, nanti dah balik, naik balik tak apa. Kata pakcik tu, masalahnya bukan tak boleh nak naik, saya pun tak tahu macam mana saya boleh naik letak sampai ke atas tu kan. Semangat orang PAS tengok punya hebat sampai macam tu. Orang Pakatan Rakyat kita letak bendera tak sedar diri. Masa naik batang nipung berduri sampai ke atas letak. Masa turun baru tahu ada duri kan. Sebab semangat nak tumbang UMNO dia jadi macam tu. Sahabat Ansar tak ada apa-apa, dia merungut belakang, tak adil pembahagian. Rasulullah ni tak adil. Kami berjuang lama tak ada apa-apa. Lalu datanglah wakil kumpulan dia, mari mengadu pada Nabi. Lalu Nabi kata tak apalah. Tengok Nabi pemimpin, ada juga sahabat yang kurang puas hati dengan Nabi kan? Lalu Nabi kumpul di bawah satu kemah. Sahabat Muhajirin nak tumpang masuk, Nabi kata tak, ini Ansar saja. Lalu akhirnya Nabi pun bersyarah. Nabi kata, wahai sahabatku, wahai orang Ansar, kamu boleh kata di saat aku dipulau oleh rakyatku di Mekah, kamulah terima aku. Aku datang selai sepinggang, kamulah bantu aku. Aku di pulau dakwah, kamulah terima aku. Tapi kamu juga kena ingat, di saat kamu bergaduh Aus Khazraj, melalui perantaraan aku kamu bersatu. Dulu kamu miskin, kerana kedatangan aku ekonomi kamu jadi maju. Dulu kamu duk bergaduh, sekarang kamu aman damai. Manakah yang lebih baik? Wahai sahabat Ansarku, mereka pulang ke Mekah membawa unta, harta dan sebagainya. Kamu membawa pulang ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kata, menitis air mata dan menangis seluruh sahabat Ansar sampai basah janggut mereka. Ya Rasulullah, alangkah hebatnya kamu membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana nilainya jauh lebih besar daripada unta. Kerana kata Nabi, aku lakukan demikian nak menguatkan keimanan mereka agar terus bersama dengan kita.
di dalam menjayakan kemenangan ini. Lalu akhirnya mereka berpelukan dengan Nabi. Sama dengan kita, saya nak pesan diri saya nak pesan semua para petugas seluruh Selangor. Walau kemenangan Pakatan Rakyat kita tak jadi ahli majlis, jangan merajuk. Tak dapat projek, jangan merajuk. Tak dapat apa, kita bekerja kerana Allah, menumbangkan kezaliman, menumbangkan kemaksiatan. Kita berjuang, kita pertahan kerajaan Islam, kerajaan yang adil kerana Allah, biar Allah yang balasnya. Walau kita tak dapat apa, jangan susah hati. Sahabat Ansar tadi, mereka bawa balik redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang seluruh negeri Selangor, kita tiupkan gelombang ini. Kita bekerja untuk cari redha, rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pertahankan kerajaan yang adil, Pakatan Harapan Rakyat ini. Sekadar itu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis kesyukuran di atas kemenangan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا الذاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقبلنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في أي زمان وأي مكان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله. Ya Allah ya Tuhan kami syukur di atas kemenangan kami Allah kata rakyat di negeri Selangor ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau redailah negeri kami ya Allah. Kau rahmatilah ya Allah pimpinan-pimpinan kami ya Allah. Kurniakanlah kesabaran, kecekalan, ketabahan, kesabaran kepada mereka ya Allah dalam menghadapi liku-liku pemerintahan ini ya Allah. Diuji, dicaci, difitnah, dimaki, diumpat keji ya Allah. Kurniakanlah kesabaran, kesehatan kepada mereka ya Allah. Cekalkanlah hati mereka ya Allah memimpin kami semua ya Allah. Ya Tuhan kami, mudah-mudahan kemenangan kami di dalam pilihan raya 13 di Selangor ini Allah menjadi pemangkin kepada kemenangan kami seterusnya ya Allah. Kau bukalah pintu hati rakyat agar menyokong rancangan-rancangan kerajaan negeri kami Allah di bawah pimpinan Pakatan Rakyat ini Allah, agar pada pilihan raya 14 nanti ya Allah kemenangan mutlak kami di Putrajaya pasti akan direalisasikan ya Allah. Ya Rahman, kami berjuang menegakkan agama-Mu ya Allah. Kami berjuang karena menegakkan keadilan ya Allah. Kami berjuang karena meruntuhkan kezaliman ya Allah. Kami berjuang karena merobohkan ketidakadilan dan penyelewengan ya Allah. Kami tegakkan pemerintahan yang amanah, yang adil, yang tulus ya Allah. Bertakwa, beriman kepada-Mu ya Allah, mencari redha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, kurniakanlah kemenangan, kejayaan serta setiap apa yang kami rancang sepanjang pemerintahan kami 5 tahun ini ya Allah. Bukalah pintu hati rakyat ya Allah, khususnya di Selangor, agar terus menyokong Pakatan Rakyat ya Allah. Ya Rahman, Kau jauhkan rancangan-rancangan jahat pihak musuh yang ingin menjahanam atau merosakkan apa saja yang kami buat ya Allah. Ya Rahman, hanya kepada-Mu lah kami serah ya Allah. Syukur ya Allah kami di atas kemenangan ini ya Allah. Limpahilah rahmat ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Kurniakanlah kami kemenangan, kejayaan seterusnya ya Allah. Rahmati redailah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تكبير 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 Al-Fatihah.